Hello, welcome back to Miss Karen YouTube channel. So hari ini juga akan sambung dengan pelarasan dan juga bagaimana kita nak sediakan penyiasat kewangan. So jangan lupa like and share video juga supaya lebih ramai pelajar boleh siapkan ya kerja khusus dalam masa yang ditetapkan. Okay, so inilah dia. Langkah pertama, make sure you sudah complete last video punya imbangan juga. Okay, you kena siapkan ya buku catatan pertama. Ledger dengan imbangan duga terlebih dahulu. Okay, so make sure imbangan duga adalah sudah seimbang. Okay, barulah kita nak masuk dalam pelarasan. Okay, so inilah beberapa contoh pelarasan yang cikgu sudah buat. Okay, first. Okay, pelarasan ini akan refer in the kertas soalan yang sudah diberi. Okay, first pelarasan yang mesti dibuat ialah belanja susun nilai lengkapan mengikut kaedah garis lurus banyak berapa persen, kebakaran masa kita akan gunakan 10%. If rasa kita mahu guna 10%, you mungkin boleh guna 15%. Sebenarnya 10% ini boleh ikut saja. Okay, so how to kirakan susun nilai? First, go to imbangan duga. Imbangan duga, my lengkapan adalah 1920. Okay, this the nilai yang kita mahu guna, 1920. Okey, tapi pelajar kena ingat 1920 ini bukan nilai yang akan digunakan untuk mengira susun nilai. Sebab your tonggas tak ada susunnya. So nilai tonggas berapa? Nilai tonggas ini you kena refer balik in lampiran B. Dalam lampiran B masa cikgu ajarkan, cikgu sudah kata tonggas ini pelajar kena make sure. Okey, belanja cash cikgu adalah 80. Belanja gas cukup 80. So tong gas hanya berapa? Hanya 120. So tong gas itu perlu ditolak. Okay, make sure you kena tolak tong gas yang tak ada susun nilai, baru darab dengan 10%. Okay, kemudian 10% ini adalah untuk setahun. So kita kena darab 1/12. So jawapan yang Miss Karen dapat ialah 15. 15 ini kalau pelajar dapat perpuluhan. Okay, 15 point, okay, 20 sen puntakan menjadi 15. Okay, jawapan Miss Karen adalah RM15 for your susun nilai yang akan go to bedangan. Yang go to PKK pun sama dengan RM15. Okay, sebab ini tahun pertama. Okay, kedua kita mahu kirakan peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu diwujudkan pada kadar you boleh guna 1% or 2%. Sebab ABT tak banyak. Okay, contohnya Miss Karen guna 2%. Okay, 2%. You guna 1% pun boleh, okay? Amount 2% atas ABT basic. So how kita nak kirakan PSR? First, bagi imbangan duga, carikan ABT. ABT mesti merupakan koperasi SMK Ampang dengan Kelab Pusagan. So 230 tambah 160 jumlah hutang sampai sekarang yang masih belum terima ialah AM 390 untuk Miss Karen. Darab dengan 2%. Okay, so darab 2%, jawapannya lah berapa? Jawapannya lah AM RM7.80. So from RM7.80 ini Miss Karen akan puntakan dia, okay, menjadi RM8. Okay, so my belanja, mesti belanja lah, bukan this year first year mah. So my belanja for PSR adalah RM8. And pada masa yang sama, my peruntukan hutang ragu pun mempunyai nilai yang sama. Okey, bahagian ini adalah untuk memudahkan kita menyediakan your journal sebentar lagi. Okay, so this is 2 tentang susun nilai dengan PSR. Next, kita masukkan ke dalam 2 kesilapan ketinggalan yang diminta. 2 kesilapan ketinggalan. First, confirm mesti jualan tunai. Sebab jualan tunai ini, go to your lampiran C. Okay, go to lampiran C. Remember that kita hanya record 4 jualan tunai ini in your lampiran B. Last week punya tak ada. Last 2 hari punya tak ada. So 128 ini merupakan nilai yang perlu digunakan untuk buat pelarasan. Okay, RM1,280 yang sudah ketinggalan, so belum direkod. So untuk belum direkod ini, in my jualan, nilai jualan yang sepatutnya go to imbangan duga, jualan adalah 13865. Okay, 13865 juga akan pindahkan ke dalam
Okey, kemudian tunai. Tunai dalam imbangan juga sebab kita jual and terima tunai. For tunai. Okey, this tentu nilai yang cukup pindahkan ke dalam. Okey. For tunai. Tapi dua nilai ini ada pelarasan sebab saya lupa mah. When lupa, my jualan punya nilai mesti bertambah RM 1280. Okay, my tunai juga akan bertambah dengan M1280 yang sama. Okay, so ini bermaksud selepas pelarasan. Selepas pelarasan, my jualan yang sebenar ialah 13865 tambah 1380 based on nilai Miss Karen. So saya punya jualan mesti 15145. Okay, di sini pun sama. Okay, 429 tambah 1280. So jawapannya AM, baki wang. Baki wang sebenarnya adalah RM1,709. Tapi untuk masuk dalam pedangan dengan PKK, kita hanya masuk nilai pelarasan. So jualan akan bertambah dengan AM 1280 dan tunai akan bertambah dengan AM 1280 dalam PKK. Satu dalam pedangan, satu dalam PKK. Ketinggalan yang kedua, kita boleh buat pembelian margarine and sauce keju. Biasa kita lah pergi kedai burger kan, mesti ada margarine. Tapi in our urus niaga, kita tak record margarine. And then some sekarang, rakyat Malaysia sekarang suka juga sauce keju. Okay, so ini dua you boleh anggapkan ketinggalan. Okay, so you kena buat andaian. Andaian for this margarine 1 kg untuk 100 biji. Okay, boleh lebih kurang 100 hingga 120 biji boleh lah. Jumlah burger ini ambil go to lampiran D. Go to lampiran D, jumlahkan your roti burger punya, okay, roti burger dengan roti oblong. Dua-dua ini dijumlahkan. Sini merupakan 2405. Yang ini merupakan 720. Jumlahkan 3125. 3125 itu jumlah burger yang sudah dijual. Okay, 1 kg untuk 100 mak bahagi dengan 100. So I perlu 31.25 kg lah. Harga margarine pelajar letak lebih kurang 678. Okay, 678. Oh, you beli yang planta ke, yang daisy tu kan, itu lagi mahal lah, itu 12 ke 13. Ini kita guna yang biasa lah. Okay, so bila darab dengan 6, so my margarine adalah RM187.50. Okay, now for sauce keju. Okay, sauce keju anggapkan 1 kg untuk 18 biji burger lah. You boleh letak 60 ke, 70 ke, atau 100 pun boleh. So jumlah burger ini, look to lampiran C. Campurkan all special. We anggap sos keju ini khas untuk yang special. Sebab harga special mahal RM1. So you bukan saja tambah telur, you akan tambah sos keju. Okay, so jumlah ini 170 untuk ayam special. Benjoy special 145. Oblong kambing 165. Okay, lepas tu bawang. Jualan kredit pun ada jual special. Ayam 40. Benjoy 70. Oblong kambing 40. All cari special saja. So jumlah yang dijual 630. So juga akan masukkan 630. Okay. So 630 bahagi dengan 80 biji for 1 kg. So, saya perlukan 7/875 kg. Sos keju ini boleh letak lebih kurang RM10 hingga RM12. Okay, sebab dia lebih mahal. Okay, so jawapan 78.75. So, ini bermaksud berapakah jumlah belian? Kita akan jumlahkan AM RM187.50. Tambah dengan AM RM78.75. Jumlah dia adalah AM 187.5 tambah 78.75. Jumlah 266.25. 266.25. Itu 25 juga tak guna lah. So ini maksud kita akan guna AM 266 sahaja.
So my belian adalah 266. Ini akan menyebabkan belian saya dalam kos jualan bertambah RM266. And beli daripada siapa? Beli from your pembekal. Pembekal apa? Dia mesti orang yang sama lah. Pembekal apa? Pembekal Burger Ramly. Faham sekarang lah. Okay, so hutang saya kepada pembekal Ramly Burger akan bertambah RM266. So ini dua untuk kesilapan ketinggalan. Okay, after kesilapan ketinggalan sudah siap, we come for belanja. Okay, belanja kita ada prabayar. Okay, prabayar ini adalah all same for all pelajar. Sebab in first pengenalan cikgu sudah kata, your license perniagaan hanya ambil kira kos 1 bulan. Tapi kita sudah bayar untuk 6 bulan. So bahagi 6, tiap-tiap bulan 40. So my belanja yang sebenar 40. 240 tolak 40, 200 is your license perniagaan prabayar. Belanja belum bayar ada 2. Upah belum bayar, sama. Sudah bayar 2480 from imbangan juga. Tapi nilai ini pelajar sama. Tambah dengan 2 minggu belum bayar mesti 980. So jumlah upah dan gaji 2460. Okay, so my belanja akan tambah 980 dan belum bayar pun akan tambah 980. One more yang belum bayar kita boleh guna promosi belum bayar atau tak mau you boleh carikan kadar bayaran. Tapi yang best ialah promosi. Kenapa? Sebab promosi ini boleh tak ini nilai. Okay, 50 hingga 100 pun boleh. Kenapa? Sebab bulan ini bulan pertama mah. Okay, your burger tak bukannya ramai orang tahu. So you akan buat banyak promosi. So first promosi go to imbangan juga cari berapakah promosi yang saya sudah bayar. Saya sudah bayar 130. So kalau boleh pilihlah nilai menjadi round off. Kalau you 140 then you boleh tambah 60. Sekarang tambah 70 supaya nilai dia menjadi 200. Okay, so yang ini bukan pelajar sama. Okay, make sure you mesti masukkan nilai yang berbeza. So jumlah promosi yang akan digunakan adalah 200. Tapi in my journal nilai yang kita mau buat pelarasan is 70. Promosi belanja sudah record country 0 mark. Now tambah 70. Promosi yang belum bayar ialah 70. Okay, this is 2 example for belanja belum bayar. Last kali kita ada hasil belum terima. Hasil belum terima hanya satu kemungkinan, iaitu commission belum terima. How kita nak kirakan nilai? Nilai ini pelajar boleh go to your ledger belian. Go to ledger belian, you boleh dapati kita beli banyak from this pemburger Burger Ramly. Sebagai contoh kita ambil jumlah. Jumlah belian for March ialah 6,000. 6,000 ini boleh anggap dia akan bayar saya 5% punya commission. So ra'af menjadi, so cikgu masukkan 300. Okay, 300 lebih lah, tapi cikgu masukkan 300 sebagai pelarasan. Dia sepatutnya mau bayar saya commission bila my order melebihi, let's say 5,000. So saya masukkan 300. And commission ini in my imbangan juga memang tak ada. Tak ada langsung. Okay, so that's why tak ada adjustment di sini. So my hasil for commission belum terima tambah 300. Dan my commission belum terima pun akan bertambah sebanyak 300. Okay, then ya maklumat for this pelarasan sudah complete seperti yang diminta dalam soalan. Okay, lepas tu bahagian ini yang cikgu akan pindahkan untuk sediakan jenam. Bahagian ini yang akan digunakan for your jenam. So, untuk sediakan jenam, so you kena standby kan jenam punya format. Okay, jenam punya format, you dapat cari buku folio debit dengan kredit. Ini my debit sama. Okay, debit dengan kredit. Cuba letakkan anda di sini ya. Okay, so now first one. Okay, jenam mesti ada penerangan. So penerangan just merecord apa yang kita record, just record saja. Merecord susun nilai. Merecord PHR, merecord jualan sampai. Okay, first for your susun nilai. Belanja susun nilai berlaku. Belanja susun nilai berlaku, susun nilai akan bertambah in debit. Okay, susun nilai lengkapan bertambah di debit sebab dia belanja. And your susun nilai terkumpul. Okay, based on pelarasan yang kita buat,
Susut nilai terkumpul, lengkapan juga akan bertambah in credit sebab dia adalah account contract. Dua-dua pun tambah dengan nilai 15. Okey, mereka susun nilai aset pegang semasa. Kedua, belanja berlaku. Belanja berlaku, hutang ragu akan bertambah di debit. Dan peruntukan hutang ragu merupakan account contra for ABT. So, ia akan bertambah in credit 8 dengan 8. Okay, next kita ada jualan. Jualan ialah hasil. Bila jualan berlaku, my jualan akan bertambah. Jualan ialah hasil. Hasil tambah di kredit. Dan tunai ialah aset. Tunai akan bertambah di debit. Sebab ini merupakan kesilapan ketinggalan. Okay, so ketiga-tiga ini cikgu sudah lengkapkan with your jenah. Lepas tu sambung dengan belian. When saya beli, and belian ini ketinggalan. So nilai belian akan bertambah in debit sebab belanja. And hutang saya kepada ABB iaitu pembekal burger Ramly juga akan bertambah di kredit sebab dia liability. Okay, mereka pembelian margarine and sos keju. Okay, next berlakunya lisen perniagaan. Ingat, lisen perniagaan berlakunya prabayar. Prabayar adalah aset. So my lisen perniagaan prabayar akan bertambah di debit. Tapi nampak prabayar mah? Nampak prabayar maksudnya belanja for lisen perniagaan akan berkurang in credit side. Okay, nilai yang digunakan bukan 40. Yang prabayar ialah 200. And your license perniagaan from 240, kita kena tolak 200 supaya menjadi 40. So, mereka license perniagaan prabayar. Upah dan gaji belum bayar. Belum bayar. Upah dan gaji mesti bertambah di debit sebab dia belanja. Okay, tambah 980 yang masih belum bayar kepada pembantu kios. Okay, dan upah dan gaji kada belum bayar merupakan liability. So kita akan go to credit. Mereka upah belum bayar. Promosi mempunyai langkah yang sama. Sebab promosi belum bayar. Promosi adalah belanja. Belanja tambah in debit. And belum bayar adalah liability. So liability akan bertambah di credit 70. So tujuannya kita mereka promosi belum bayar. And akhir sekali kita ada hasil for commission. Commission diterima adalah hasil. So kita nak record. So nilai dia akan bertambah in credit. Sebab commission adalah hasil tambah di credit 300. And kenapa commission belum terima di debit? Belum terima di debit sebab dia adalah aset. Dan your jenam sudah complete. Jenam sudah complete, nilai-nilai yang kita record in jenam ini akan digunakan untuk sediakan ledger for pelarasan. Okay, ledger for pelarasan. So now we go for your ledger. So untuk ledger, account-account yang kita mau sediakan ialah based on jenam. Susun nilai lengkapan first account. Susun nilai terkumpul lengkapan second account. Dua account ini, if kita remember, in my imbangan juga tak ada susun nilai. Okay, bila tak ada susun nilai, kita terus buat pelarasan. Susun nilai lengkapan belanja debit. So bila sediakan account, go to debit. Susun nilai terkumpul lengkapan kredit. So, itulah merupakan butil yang kita kena labelkan in account. Susun nilai. Sebab kita kena based on sistem catatan bergrup. Tarikh pelarasan. Masih akhir bulan, Mac 31. Nomor susun nilai. Tutup account. Baki HP. Sama, tutup account. Debit 15, kredit masih 15, and HP kena pindahkan ke bahagian opposite menjadi April 1 punya baki. So yang ini sudah complete. Next, susun nilai terkumpul kredit. So we go to credit. Butil yang kita mau label mesti account yang opposite. Inilah we call system
catatan bergu. Susun nilai label SNT. SNT kita kena label susun nilai lengkap. Okey, March 31. Okey, satu saja. Okey, so jumlah sama 15. So 15 ini automatically menjadikan ya baki HP. Go to April first menjadi baki BB 15. Okay, first pelarasan sudah complete. Now we go to second pelarasan. Okay, second pelarasan is your hutang ragu dengan PSL. Hutang ragu debit RM8, PSL kredit RM8. Debit kena label kredit punya account peruntukan hutang ragu. Kredit punya peruntukan kena label debit punya account hutang ragu. Bila? March 31. Okay, after that, ini adalah pelarasan yang baru. So just tutup account and dapatkan HP. Nilai sama. So April 1st, this is your baki BB. BB dengan HP, kita sudah remind banyak kali, mesti bahagian yang opposite. Okay, ini pun sama, March 31. Tarikh mesti akhir bulan, so this will be your HP. HP sudah siap, baru pindahkan ke April 1st menjadi baki BB. Okay, second pelarasan pun sudah complete. Now, third pelarasan kita ada account tunai dengan account jualan. Tapi ingat, tunai dengan jualan kita sudah ada buat account before that kan? So make sure go to imbangan juga nilai tunai for tunai. For tunai ini di debit, masukkan di debit. Nilai debit ini tarikh masih March 31. Butir ialah baki BB. Kemudian based on sini, tunai kena debit 1280. Debit 1280, account yang kredit will be your jualan. Jumlahkan. My tunai yang sebenar mesti mempunyai 1709. Debit kredit sama, pindahkan menjadi HP. Tutup account and dapatkan baki HP. So sebenarnya pada April 1 kita masih mempunyai wang tunai 1709 or this based on nilai Miss Karen. So make sure go to imbangan juga, carikan berapa tunai anda. Jualan pun sama, go to imbangan juga. Jualan ialah 13865 kredit sebagai hasil mah. Nilai ini merupakan your baki BB yang kita sudah dapat before that. Tapi ada yang ketinggalan. Kredit, go to kredit 1280. So nilai kredit sudah masuk, jumlahkan. So jumlah jualan untuk bulan Mac yang sebenar 15145. Sini pun sama, 15145 akan menjadikan your baki HP. Ada HP, barulah kita masukkan di BB 15145. Okay, tunai dengan jualan sudah siap. Next, belian dengan pembekal burger Ramly. Belian, okay, pun sama. Belian go to imbangan juga. Belian ialah 9196 debit. So go to debit 9196. Ini merupakan March 31 punya baki debit. Baru masukkan 266 in debit. Okay, ini beli from pembekal burger Ramly. Okay, jumlahkan. Jumlahkan merupakan 9462. Debit 9462, kredit kena sama lah. So 9462 akan merupakan your baki HP and tutup account. HP pindahkan ke April. So dalam bulan April kita sudah tahu last month jumlah belian 9462. Now, look for pembekal burger Ramly. Imbangan juga ada pembekal burger Ramly. Hutang ialah 5269. Pindahkan 5269 ke kredit sebab lebih key. Okay, March 31 baki BB. Okay, now ada satu tertinggal. 266. Okay, pindahkan 266. Ini merupakan belian.
Okey, jumlahkan hutang yang sebenar. Kita hutang kepada pembekal beri lamdi adalah 5535. Pindahkan 5535 ke debit menjadi baki HP. Ada HP, baru kita masukkan P. Okey, 5535. Okey, so belian, ketinggalan ini sudah complete. Now we go to Prabaya for license perniagaan. Okay, license perniagaan kita pun ada account kan? So cikgu sediakan license dulu. So license yang sudah dibayar 240 in debit. So 240 di debit yang merupakan March 31 punya baki. Kemudian license saya di credit. So you masukkan ke credit. Apa yang berlaku? Kenapa kita tolak yang credit? Sebab license perniagaan ini merupakan license perniagaan Prabaya. Now tolak 240. Tolak 200. My license yang sebenar for March hanya berapa? Hanya 40. So 40 inilah yang akan pindahkan ke April 1st menjadi baki PB 40. Next, buka license perniagaan Prabaya. Debit 200. Kenapa debit? Sebab Prabaya adalah asset. Okay, asset go to March 31. This is your license perniagaan. Kita tolak from license perniagaan. Debit 200. Kredit kena sama. Carikan HP 200. And tutup account. HP pindahkan to April 1st menjadi baki PB 200. Okay, license perniagaan Prabaya sudah complete. Next, we go for upah dan gaji. Upah dan gaji imbangan juga kita sudah bayar 2480 debit. So pindahkan ke debit 2480. Okay, March 31st. Okay, March 31st, upah dan gaji yang sudah dibayar 2480 debit. Debit, we go to debit 980. Ini merupakan apa? Merupakan upah dan gaji yang masih belum bayar. So bila dijumlahkan bulan March, upah dan gaji kita mesti bayar 3460. Itu barulah belanja yang sebenar untuk bulan semasa inilah. Okay, so 3460 pindahkan ke April 1st menjadi baki PB 3460. Kemudian kita ada upah dan gaji belum bayar. Okay, belum bayar credit. Go to credit 980. Account yang debit lah upah dan gaji. So make sure jenam to account mesti always masukkan butil account yang opposite. Okay, March 31. Okay, itu saja kan? Okay, itu saja. Mari kita tutup account, dapatkan baki HP 980. So, dua-dua mempunyai nilai yang sama. April 1st. Pindahkan ke April 1st menjadikan baki PB 980. Kemudian kita ada account promosi. Promosi kita pun buka account sebelum ini kan. Promosi sudah dibayar 130. So 130 debit sebab dia belanja March 31. This is your baki PB. Kemudian promosi debit 70. Go to debit. Kenapa kita tambah? Sebab berlakunya apa? Promosi belum bayar. Promosi belum bayar. Okey, jumlahkan debit 200, kredit pun 200. So 200 ini akan menjadikan your baki HP 200. HP pindahkan ke April 1st. Okey, April 1st sentiasa bahagian yang opposite 200. Okey, next promosi belum bayar, kredit 70 masukkan ke kredit. Butil yang kita mau label ialah promosi. Okay, inilah your sistem catatan bergu. Satu saja kan, kredit 70, debit kena sama. So ini akan merupakan your March 31 punya HP.
Sudah ada HP, barulah kita boleh rekodkan your baki BB 70. Okay, last kali will be commission. Okay, first kita buka account commission belum terima debit 300. Butil yang kita mau label mesti account yang opposite. Dari mana kita dapat ini? From account commission diterima. March 31. Okay, nomor tutup account March 31 baki HP 300. Jumlah akan sama dengan 300. So April 1st, this is your baki BB 300. Commission kena label commission diterima lebih jelas. Credit 300, so go to credit 300. Account yang kita debit, commission belum terima. Tarikh March 31, jumlah 300, debit kena sama. Okay, kemudian March 31, this will be your baki HP. Ada HP, barulah kita boleh tutup dan dapatkan BB. So nilai baki BB pun merupakan 300. Nilai BB inilah merupakan nilai yang akan digunakan untuk sediakan imbangan duga terselaras. Okay, pelarasan. Okay, ledger pelarasan sudah complete. Now we go to kawalan. Okay, kawalan kita akan sediakan untuk dua account. Satu merupakan account kawalan belum terima. Belum terima, first go to your buku catatan pertama. Look for your journal jualan. Journal jualan pindahkan nilai ini. 2110 into your kawalan bahagian debit. Ini merupakan jumlah jualan. So jumlah jualan ini ambil from your journal jualan. Okay, after that second ada pulangan tak? In our buku catatan pertama tak ada pulangan. Tak ada pulangan, look for your buku tunai. Nama ABT ialah Koperasi SMK Ampang, Klub Futsal Berjaya and Koperasi SMK Ampang. Inilah jumlah wang yang kita sudah terima. 620 tambah 500 tambah 600. Debit pindahkan ke kredit 1720. Ini wang yang kita sudah terima from bank pada March 31. Nilai ini ambil from your buku tunai. Kemudian in our pelarasan pun tak ada yang berkaitan dengan EBT. Okay, kalau tak ada, then kita akan tutup account. Debit 2110, kredit kena sama. 2110 tolak 1720. Okay, 2110 tolak 1720. Jumlah hutang masih belum terima ialah 390. So 390 ini barulah kita pindahkan ke April 1st menjadi baki BB 390. Okay, this how you do your account. Dua nilai. From journal jualan and buku tunai, carikan all nama-nama ABT sahaja. Okay, account kawalan belum terima sudah complete. Now we go for account kawalan belum bayar. Belum bayar, same thing. Look for journal belian. Journal belian, jumlah belian 6,600 I beli. Hutang akan bertambah in credit. Hutang akan bertambah in credit sebab beli secara kredit, labelkan belian. Labelkan belian. 6,600 ambil from your journal belian. Kemudian in your journal khas, kita masih ada journal pulangan belian jumlah 45. 45 ini hutang akan berkurang in debit. Okay, March 31 sebab berlakunya pulangan belian. Akhir sekali, go to buku tunai. Buku tunai, carikan nama-nama ABT, keadaan perawatan limbu kanak sebab dia beli lengkapan. Kita ada pembekal burger Ramli 1. Okay, telur yati tak ada. So kita sudah bayar jumlah pembayaran 800. So hutang akan kurang in debit 800. Okay, ini ambil from journal pulangan belian, this one from buku tunai. Okay, baki HP wujudkan di debit. Gunakan 6,600
tolak dengan pulangan dan juga wang yang kita sudah bayar. So, hutang masih tinggal berapa? 6.600 tolak 845. So, 5755 merupakan baki hutang kepada ABB. Ini merupakan jumlah. Okay, jumlah 5755. Dan akaun kawalan sudah komplit. So, bila akaun kawalan sudah komplit, kita akan buat imbangan duga terselaras. Imbangan duga terselaras, first langkah, you akan copy and paste semua nilai from imbangan duga sampai pulangan. Sampai pulangan, kecuali order nilai yang cikgu highlight, ini maksudnya kita ada buat, okay, kita ada buat apa? Kecuali lengkapan, orders kita ada buat apa? Kita ada buat pelarasan. So, yang ada buat pelarasan, inilah 6 nilai yang kita tak mau copy and paste. And ABT, ABB pun jangan copy, yang lain just copy and paste. Okay? So, inilah imbangan duga terselaras yang cukup sudah ada. Tunai punya nilai kosongkan. Jualan kosongkan. Okay? License, belian, promosi, orders ada pelarasan. Yang lain masih sama dengan imbangan duga. Okay? Kecuali ABT, ABB jangan salib. Okay, after that, how to sediakan imbangan duga terselaras ini? First, go back to your ledger pelarasan. Go back to your ledger pelarasan. Remember, ledger punya April punya baki, inilah nilai yang kita akan pindahkan into your imbangan duga terselaras. Susun nilai lengkapan in debit 15. Sebelum ini, tak ada akaun susun nilai, so buka akaun baru. Susun nilai lengkapan debit 15. Masukkan. Okay, so first one sudah complete. Second, credit is your susut nilai terkumpul 15. So buka lagi susut nilai terkumpul lengkapan. Lengkapan 15 in credit card. Okay, so susun nilai sudah masukkan. Next. Hutang ragu, debit hutang ragu 8, kredit peruntukan hutang ragu 8. So inilah dua akaun baru. So buka hutang ragu debit and peruntukan hutang ragu kita akan go to credit. RM8 dengan RM8. Inilah dua masuk dalam imbangan duga terselaras. Continue. Tunai, tunai akaun ini kita ada buka default kan. So tunai nilai yang perlu dimasukkan 1709. Cari balik tunai atas kali masukkan 1709. Bukan lagi for tunai. Okay. Jualan. Jualan pun ada 15145. Okay. Jualan yang sebenar 15145 itulah nilai yang kita akan ganti. Okay. Next turun lagi. Belian, belian pun ada kan? 9462. Belian kita akan masukkan 9462 baru belian yang sebenar. Okay, 9462 ini pindahkan into your imbangan duga terselaras. Pembekal burger punya 266 ini tak payah pindah. Sebab tadi kita sudah masukkan into your lupa, sorry, sini kena masukkan satu lagi belian 266. Okay, ini from your ledger pelarasan ya. Ini juga tadi terlupa. So jumlah adalah berbeza. Jumlah ialah 6866. Sorry ya, ini salah. Okay, 6866 baru nilai betul. So tolak. Okay, nilai itu salah. Sorry, tolak 845. So 6021 baru betul. Okay, sebab kita masih ada belian yang tertinggal. So yang ini juga tadi sudah tertinggal. So nilai 266 tak boleh go to imbangan, kena go to kawalan terlebih dahulu. Okey ni ya. Okey, lepas tu license perniagaan yang sebenar masukkan 40. Okey, so di sini masukkan 40 for license. Lepas tu kita ada license perniagaan prabaya 200. Prabaya buka kabaru 200. License perniagaan prabaya. Okay, next. Balik ke ledger pelarasan. Upah dan gaji. 3460 upah yang sebenar. Upah dan gaji 3460. Ini semua yang ada ganti saja. Upah dan gaji belum bayar naik 0.
upah dan gaji belum bayar. 980 buka cover. Okay, so ini dua sudah siap. Now we come for promosi. Promosi 200. Jumlah promosi yang sebenar 200. Kemudian kita ada promosi yang belum bayar 70. So masukkan promosi belum bayar, liability credit 70. Okay, next. Commission belum terima debit 300 and commission diterima credit 300. Okay, commission belum terima debit sebab dia merupakan aset. Dan commission diterima kredit sebab dia merupakan hasil. Okay, after that, you boleh nampak all the nilai sudah ada. Nampak tak? All the nilai kita sudah gantikan. Now, jangan lupa look for kawalan. Kawalan, make sure pindahkan jumlah. So, kita hanya pindah ABT 390. Hanya masukkan ABT, tak ada nama syarikat lah, 390. Kemudian jumlah hutang tu ABB 6021. ABB 6021. Okay, now all sudah masuk kan? All sudah masuk, juga akan kecukan. Lepas tu kita mau kirakan jumlah. Okay, bila kirakan jumlah after pelarasan, you kena pastikan your jumlah mesti imbang. Okay, so kita akan jumlahkan from jualan sampai ke ABB 38384. How about credit? Credit punya nilai pun sama dengan 38384. Dan your imbangan juga okay, terselaras sudah complete. Bila imbangan juga terselaras sudah complete, now kita akan gunakan nilai di sini untuk sediakan your account, pedangan, untung rugi dan juga PKK. Tapi bukan saja nilai di sini. Satu lagi nilai yang perlu dimasukkan is your inventory akhir. Nilai inventory akhir ambil from lampiran E. So dalam lampiran E last kali kita sudah kira, okay, your inventory akhir with this one. Inilah nilai yang mesti dimasukkan dalam account, pedangan, untung rugi, and PKK. Okay, so that's why juga akan pindahkan all this nilai in here, okay, untuk sediakan account pedangan dan untung rugi. Okay, nama syarikat ABC Burger, account pedangan dan untung rugi bagi bulan bukan tahunan, member, bagi bulan berakhir 31 Mac. Okay, first formula yang sama lah, kita akan gunakan jualan bersih, tolak kos jualan, dapat untung kasar. Tambah hasil tolak belanja, dapat untung bersih. Okay, tak ada perbezaan dengan formula yang biasa digunakan. First, mula dengan apa? First, mulakan dengan jualan. Jualan, this one. Okay, jualan merupakan nilai ini. 15145. Ada pulangan jualan tak? If you remember, kita memang tak ada pulangan. Okay, tak ada pulangan, terus tolak kos jualan. Kos jualan kita tak ada inventory awal. Kenapa? Sebab kita mulakan perniagaan. So, tak ada inventory awal, terus masukkan belian. Belian, kita remember ada pulangan. Tapi ada audit tak? Anggota masuk, upah, duty import, cukai belian, oh tak ada. So, kita hanya gunakan belian tolak pulangan belian dan kita akan dapat belian bersih. Okey, nilai belian 9462. 9462. Belian di debit, pulangan belian in credit. Okey, tolak 45. So belian bersih akan merupakan 9417. No audit, no inventory awal, terus tolak inventory akhir. Nilai inventory akhir ambil in lampiran E, 2220. Okay, tolak 2220. After tolak, kita sudah dapat kos jualan. Okay, kos jualan punya nilai adalah 7197. So, tolak 7197. Ini ialah beli and jual sahaja. Keuntungan kamu sudah
7948. This is your untung kasar. After untung kasar, barulah kita tambah dengan hasil. Sorry. Tambah dengan hasil. Hasil all kredit modal bukan, pinjaman bukan. Kredit terkumpul, no, PSR, no, belum bayar all this bukan. So kita hanya ada satu. Satu saja, iaitu commission diterima. Okay, so commission diterima ialah 300. Lepas tu jumlahkan. So keuntungan yang baru 8248 untuk Miss Karana, bukan all pelajar sama. Okay, lepas tu baru kita tolak belanja. So sampai sekarang pelajar mesti tolak, grupkan which one your hasil belanja. Okay, so belanja all debit. Debit nak tunai, bank lengkapan bukan. So first ialah belanja gas. Okay, first kita akan masukkan your belanja gas 160. Next, deposit bukan, awal kita sudah kata deposit lah aset. So kita masukkan 7 kios 500. Next, license perniagaan. Okay, license perniagaan 40. Kemudian promosi 200. Okay, this all your belanja kan? Belanja upah dan gaji yang sebenar kita mau bayar ialah 3460. Derma dan kadar bayaran. Okay, derma dan kadar bayaran. This is all the belanja yang pelajar sudah tahu kan? 300 dengan 200. Susun nilai, yes. Susun nilai ialah susun nilai untuk tahun semasa saja. Susun nilai lengkapan 1 bulan saja 15. Kemudian PHR, okay, hutang ragu. Kenapa dia belanja? Sebab ini tahun pertama kita buat anggaran, okay. Prabayar belum terima ABT audit bukan, okay. Bukan, kita akan jumlahkan. So jumlah yang kita mau tolak ialah 4883, okay. Tolak 4883. So your untung bersih, okay. Untung bersih ialah 3365. So my untung bersih ialah 3365. Okay, ini merupakan untung yang sebenar. Dan your account perdagangan dengan untung rugi sudah komplit. Okay, bahagian account perdagangan ialah jualan sampai untung gasal. After untung gasal, baru kita continue account untung rugi. Ini baru untung yang sebenar. March, your keuntungan 3365 untuk bulan pertama. Yang lain yang masih boleh digunakan akan digunakan untuk buat PKK. Okay, so now we go PKK. ABC bergerak penyata kedudukan kewangan. PKK start dengan aset bukan semasa cost. Susun nilai terkumpul dengan nilai buku. So aset bukan semasa O sama only one, iaitu lengkapan. So nilai lengkapan 1920 pindahkan ke dalam. Where is your susun nilai? Susun nilai terkumpul ialah 15. Okay, 15 kita tolak. So nilai buku tinggal 1905. When come to asas semasa, semua debit majority is asas semasa. Sebab soalan ini no ambilan. Tapi some pelajar akan terlupa. So make sure masukkan your inventory akhir dulu. Inventory akhir ini same nilai yang kita ambil from lampiran E, iaitu 2220. Okay, make sure jangan lupa your inventory akhir 2220. Kemudian pindah one by one. Tunai dengan bank yang kita nampak dulu. 1709 dengan 18520. Okay, ini dua aset. Debit or aset? Deposit sewa kios, masukkan. Deposit sewa kios yang merupakan 1000. Okey, lepas tu turun lagi. Okey, kita ada license perniagaan prabayar. Yang bernilai 200. Okey, commission belum terima. 300. Okay, and akhir sekali kita ada ABT. Tapi ABT ini jangan lupa kita mau tolak peruntukan hutang
ragu. Okey, jangan lupa kita ada kira anggaran wang yang mungkin dah dapat terima. So, kena tolak peruntukan hutang ragu. So, ABT ialah 390. Peruntukan hutang ragu kita telah tolak 8. So, baki ialah 382 wang yang kita boleh dapat balik. Okay, now jumlahkan. Jumlahkan your inventory awal sampai your ABT. So, jumlah aset semasa adalah 24331. Kemudian, kena tolak liability semasa. Tolak liability semasa, look for credit. Dua sahaja bukan liability semasa. Modal equity. Pinjaman liability bukan semasa. Yang lain-lain akan merupakan liability semasa. So, kita ada upah dan gaji belum bayar. Okey, upah dan gaji belum bayar 980. Okey, lepas tu kita ada promosi yang belum bayar. All this ialah based on nilai Miss Karen nak. Pelajar-pelajar masukkan nilai sendiri 70. Okey, dan akhir sekali kita ada ABB. Hutang saya kepada akaun belum bayar adalah 6021. So, jumlahkan inilah hutang yang perlu dijelaskan untuk jangka masa yang pendek ialah 7071. Okey, tolak. Perbezaan itu merupakan modal kerja. Okey, 24331 tolak 7071. Okey, 24331 di atas ya. 24331 tolak, so ialah 17260. Jumlah modal kerja tambah dengan aset, bukan semasa. Inilah first jumlah in your PKK. So, oleh tinggal 5,000. Sorry ya. 5,800 dengan 10,000. Untuk continue bahagian equity pemilik. Equity pemilik, kita ada modal awal. Peniagaan dapat untung bersih. So, tambah with your untung bersih, no ambilan. No ambilan, terus dapat modal akhir. Modal awal yang saya laburkan 5,800 from here. Okey, nilai ni lah. Okey, 5,800. Untung bersih mesti ambil from account pedangan dengan untung rugi 3365. Okey, pindahkan your 3365 ke dalam and jumlahkan. Okey, jumlah ini dengan yang tadi kita dapat tak sama sebab kita masih ada pinjaman apa? Pinjaman bank 10,000. Okey, this is your pinjaman bank yang merupakan 10,000. Okey, now jumlahkan 19165. So make sure dua nilai ini mesti sama. Okey, barulah your jawapan adalah betul. Okay, so sampai sini your PKK sudah complete. Okay, so after that we only tinggal analisis belanjaan tunai dengan cadangan dan rumusan. Okay, itu juga akan sambung in your next video. So kalau you sukakan pengalaman cikgu, okay, try to make sure share and like kepada kawan-kawan, okay, supaya mereka pun boleh buatkan kerja khusus mereka dengan tepat dan betul. Okay, see you on your next video. Bye bye.